Salah satu daripada matlamat ataupun tujuan kita mengadakan Carnival TMBS ini, di antaranya adalah untuk mendekatkan kepimpinan kerajaan negeri dan juga seluruh jabatan dan agensi dengan rakyat jelata dan memberikan kemudahan ataupun memberikan perkhidmatan yang perlu dalam kadar masa yang segera sewaktu program itu berlangsung. Dan dalam masa yang sama, program-program disusun bertujuan untuk memberikan pendedahan dan juga memberikan maklumat kepada rakyat negeri Terengganu tentang apa yang telah pun dilakukan oleh kerajaan negeri dalam tempoh 5 tahun ini. Dan Alhamdulillah kita sekarang ini telah pun berada pada tahun yang terakhir ataupun tahun yang kelima. Dan tidak lama lagi Dewan Undangan Negeri Terengganu akan dibubarkan dan akan berlaku pilihan raya negeri yang ke-15 tidak lama lagi. Dan dalam tempoh 5 tahun bermula daripada 2018 sehinggalah hari ini, manifesto telah pun hanya satu hari selepas pengumuman rasmi oleh SPR, maka Kebawahuduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan telah pun menerima, mengadap dan juga mengadakan acara ataupun mengadakan istiadat pelantikan Yang Amat Berhormat Merti Besar dan juga 10 orang exco kerajaan negeri. Terengganu menjadi negeri yang pertama ketika beberapa buah negeri yang lain masih lagi sedang berusaha untuk menyempurnakan pelantikan barisan kepimpinan utama kerajaan negeri. Ada yang ambil masa seminggu, ada yang lebih. Tetapi Terengganu, alhamdulillah, hanya mengambil masa 1 hari sahaja. Dan 3 ataupun 4 hari selepas pelantikan Yang Amat Berhormat Merti Besar dan juga exco oleh Kebawahuduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan, kita telah pun memasuki Wisma Darul Iman dan mengadakan mesyuarat exco kali yang pertama. Dan dalam mesyuarat exco kali yang kedua, kita telah pun berusaha dan bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan semua tawaran manifesto yang telah pun kita canangkan sewaktu kempen pilihan raya. Walaupun Terengganu dan juga negeri-negeri yang lain dan juga dunia berhadapan dengan COVID-19 pada 2019 dan juga 2020, selama 2 tahun kita berhadapan dengan COVID-19 yang menyaksikan pelbagai sekatan-sekatan yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Ada sekatan secara total, tidak dibenarkan keluar langsung. Banyak segmen-segmen pekerjaan yang tidak dibenarkan untuk beroperasi. Bahkan rakyat jelata hanya dibenarkan keluar seorang ataupun 2 orang daripada setiap buah rumah. Itu pun untuk membeli barang-barang keperluan utama sahaja. Selepas itu diberikan kelonggaran sikit. Boleh keluar daripada rumah untuk beli barang. Selepas daripada itu, boleh keluar daripada daerah. Lepas pada itu, boleh keluar sikit lagi. Sehinggalah akhirnya, pada 2021, kerajaan telah pun mengumumkan untuk membuka sepenuhnya segala aktiviti yang ada di dalam negara kita ini. Walaupun kita berhadapan dengan COVID dalam tempoh 2 tahun, kerajaan terus berusaha untuk melaksanakan tawaran-tawaran manifesto. Dan saya masih ingat dalam mesyuarat exco kali yang ketiga, minggu yang ketiga, manifesto yang pertama yang telah pun berjaya kita laksanakan iaitulah tidak mengambil cukai pintu rumah kediaman yang melibatkan di dalam kawasan-kawasan PBT. Dan alhamdulillah sehingga sekarang
manifesto itu masih lagi dilaksanakan. Walaupun dengan tawaran dan juga dengan pelaksanaan manifesto itu menyebabkan pihak berkuasa tempatan kehilangan hasil berjuta-juta ringgit, contohnya MBKT. Datuk Bandar dia ada hari ini. Kehilangan hasil yang begitu banyak. Begitu juga dengan majlis-majlis daerah di daerah-daerah yang lain. Kehilangan hasil yang begitu banyak. Tetapi kita lakukan semata-mata untuk memberikan ruang kepada rakyat. Memberikan kemudahan perkhidmatan supaya rakyat tidak perlu untuk bayar cukai pitu beberapa ratus ringgit setahun seperti mana yang dilakukan. Dan begitulah seterusnya. Tawaran-tawaran manifesto yang lain dilaksanakan satu demi satu. Dan alhamdulillah sehingga tahun yang kelima ini kita telah pun berjaya melaksanakan keseluruhan 20 tawaran manifesto yang telah pun diumumkan oleh kerajaan negeri sebaik saja berjaya mengambil pemerintahan pada 2018. Tawaran manifesto yang terakhir yang kita berjaya laksanakan walaupun belum lagi sempurna sepenuhnya, iaitulah pemulaan pembinaan Bandar Baru Lestari di Dungun dan juga pembinaan dan juga pecah tanah kolej menggantikan KUZA yang juga diadakan di Bandar Dungun, yang juga diadakan di daerah Dungun. Ini menunjukkan betapa kerajaan negeri Terengganu adalah merupakan kerajaan yang fokus dan serius di dalam memberikan perkhidmatan kepada rakyat. Dan kita adalah negeri yang tidak berpolitik seperti mana mereka awal yang dilakukan oleh pihak kerajaan persekutuan. Di bawah Pakatan Harapan dalam tempoh 22 bulan satu ketika dahulu. Ketika mana banyak perkara-perkara yang berlaku kelemahan dan sebagainya lagi yang kerap diberikan contoh ataupun disalahkan kepada kerajaan yang terdahulu. Kita di Terengganu tidak begitu. Kita di Terengganu tidak sibuk untuk menyalahkan sesiapa kerana kita telah pun menyatakan demikian dalam kempen pilihan raya sebelum daripada itu. Sebaik saja kita mendapat mandat daripada rakyat, kita tidak lagi berpolitik, bola telah pun berada di kaki kita. Sekarang adalah peluang untuk kita melunasi semua janji-janji yang telah pun kita janjikan. Dan ini yang telah sedang dan akan kita laksanakan insya-Allah. Dan kerajaan negeri juga akan terus komited bukan sahaja untuk meneruskan tawaran-tawaran manifesto yang telah pun kita janjikan untuk diteruskan, tetapi juga kita berusaha untuk melaksanakan lagi pembaharuan-pembaharuan yang lain yang masih lagi ada ruang untuk kita laksanakan perubahan dan juga penambahbaikan. Dan inilah komitmen yang ada kepada kerajaan negeri Terengganu pada hari ini. Saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kerana itu alhamdulillah kita melihat kerjasama yang begitu erat dan juga kerjasama yang begitu kuat yang ada di antara kepimpinan kerajaan negeri dengan semua jabatan dan agensi kerajaan negeri. Dan kita memberikan segala kepercayaan kepada seluruh jentera-jentera yang ada untuk melaksanakan segala polisi yang telah pun diputuskan oleh kepimpinan kerajaan negeri pada hari ini. Saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sehingga hari ini kita melihat kerajaan negeri Terengganu terus menjadi sebuah kerajaan yang disokong dan didokong oleh rakyat di negeri Terengganu. Dan sudah tentulah di antara penyebab ataupun di antara alasan yang menyebabkan sokongan dan juga dokongan kuat itu berlaku adalah disebabkan juga kerana bukan sahaja keadilan yang dilakukan di peringkat kepimpinan yang tertinggi, tetapi juga keadilan yang dilakukan di peringkat kepimpinan yang paling bawah, contohnya JPKK.
JPKK sebagai sebuah jentera kerajaan yang berada di peringkat yang paling bawah di kampung, kita telah pun arahkan supaya memberikan perkhidmatan kepada rakyat dengan penuh keadilan. Tidak memilih bulu, tidak memandang warna, dan tidak kira siapa yang menyokong ataupun menentang kita dalam pilihan raya yang lepas. Dan itu yang berjaya kita lakukan, alhamdulillah. Kerana itu, kalau kita lihat di dalam siri-siri air bantuan yang dilakukan oleh kerajaan negeri, sama ada bantuan air fitri, bantuan air belia, air mahasiswa, bantuan air perantau, juga bantuan-bantuan yang lain, termasuklah dana pencen rakyat, dana ibu tunggal, OKU, dan banyak lagi. Semuanya ini kita berikan kepada rakyat di peringkat yang paling bawah tanpa mengira status, sokongan ataupun warna ataupun pilihan mereka. Kita berikan secara adil. Dan inilah juga apa yang diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar pada hari yang pertama ketika memasuki Wisma Darul Iman. Beliau menyatakan bahawa semua rakyat Terengganu adalah merupakan rakyat saya, dan saya perlu memberikan perkhidmatan kepada anda semua, sama ada mereka yang menyokong ataupun yang tidak menyokong kita dalam PRU yang lepas. Ini komitmen yang telah beliau nyatakan. Kerana itu kita tidak pelik dalam pilihan raya umum Parlimen yang berlaku beberapa bulan yang lepas, menyaksikan sokongan daripada rakyat Terengganu kepada kita adalah sokongan yang cukup luar biasa. Dan kita yakin insya-Allah sokongan itu akan terus berkekalan dan akan dizahirkan di dalam pilihan raya negeri yang akan berlaku beberapa bulan daripada sekarang ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati lagi saya kasih sekalian, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada jawatan kuasa panitia program Carnival TMBS yang telah pun menjemput saya pada hari ini untuk bersama-sama memberikan ucapan dalam program yang kita adakan selama 3 hari ini. Dan saya difahamkan pelbagai acara-acara yang menarik dan juga hadiah-hadiah cabutan bertuah yang menarik. Saya duk bilang tadi, motor saja ada 4 otik. Depan ni ada 2 otik, atas ni ada 2 otik. Program ni ada cabut motor dok ni. Program kita ni ada. Program ni ada cabut motor. Kaedah cabutan bertuah ni, lagi sikit orang, lagi cerah peluang kita untuk dapat. Tu kaedah dia. Kalau ramai orang, peluang kita agak tipis. Kohor sikit, kohor besar peluang kita. Tu dia. Jadi, sebab tu saya rasa masing-masing tak berapa nak panggil kawan-kawan mari tu. Mutosa marilah. Tosa marilah. Panah ni. Dia sengaja tak suruh kawan dia tak mari. Pasal nak peluang, supaya peluang dia cerah nak boleh motor depan ni. Pandai juga ni. Strategi tau. Strategi. Tu dia. Jadi saya harap hak ada ni jangan pergi ke mana, sebab peluang anda sangat cerah. Seorang keluar, kohor cerah. 2 keluar, kohor cerah lagi. Tu dia. Jadi itu saja sebagai permulaan pada petang ini. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Dan saya juga mengucapkan syabas dan tahniah kepada jawatan kuasa panitia yang telah pun berjaya melaksanakan Carnival TMBS selama 3 hari ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.